Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu nak ajar bab 8 iaitu bearing. Okey, untuk tajuk bearing ini, kita bermula dengan cikgu ambil daripada buku teks. Okey, sebelum cikgu pergi pada contoh yang diberi dalam buku teks, sebelum itu kamu semua perlu tahu bahawasanya, tahukah anda bahawasanya sebelum kewujudan kompas, arah pelayaran berpandukan kedudukan bintang-bintang di langit. Dan bermula pada itu wujudnya kewujudan kompas, yang mana kompas digunakan sebagai alat untuk menentukan arah. So arah mata angin yang kamu belajar dalam geografi itu, kamu akan apply untuk bab ini. Cikgu kasih besar sikit. Contohnya yang arah mata angin yang kamu dah belajar adalah seperti contoh 1. Yang mana kita ada utara, selatan, timur, barat, timur laut, barat laut, tenggara dan juga barat daya. Seterusnya kita tengok kepada macam mana kita nak apply tajuk bearing ini, memahami dan menggunakan konsep bearing. Kita tengok di sini. Sebelum itu, apakah definisi bagi bearing? Bearing ini adalah sudut kompas yang diukur daripada arah utara, utara ikut arah jam. Ni utara dan dia ikut arah jam. Yang mana itulah dikenali sebagai bearing, iaitu sudut kompas yang diukur dari arah utara ikut arah jam. Itu adalah definisi bagi bearing. Cikgu teruskan kepada contoh seterusnya. Nyatakan bearing P dari Q. Cikgu suka tekankan di sini bahawa bila kita nak nyatakan bearing, cikgu suka tengok ayat dia, P dari Q. So, dari ini memberi maksud yang penting untuk topik ini. Contoh kita tengok nyatakan bearing P dari Q bagi setiap arah berikut. Bearing P dari Q. So, bila dari Q, di titik Q inilah kita akan lukis arah mata angin. Di sini dilabelkan sebagai utara lah, yang menunjukkan arah mata angin utama. Dan ditunjuk bukaan sudut. Bila kita buat daripada sini, kita kan nak baca bearing ini mesti dia ikut arah jam. So dari utara pusing, utara, kemudian kita tengok bukaan sudut dia adalah sebanyak 135 darjah. So cara baca dia, bearing P dari Q adalah 135 darjah. Itu untuk soalan A. Untuk soalan B, kalau kita tengok bukaan sudut dia adalah 65 darjah 10 minit. Sebelum itu cikgu nak kamu semua tahulah bahawasanya 60 minit sama dengan 1 darjah. Formula ini formula dia. So bila dibagi sudut 65 darjah 10 minit, macam mana kita mau tulis jawapan? Semuanya jawapan kita tak nak dalam minit, kita nak semua jawapan dalam sudut. So 65 darjah 10 minit. So kita pecahkan darjah dengan minit itu dahulu, kita tukarkan yang 10 minit itu kepada darjah. So jika 60 minit sama dengan 1 darjah, so macam mana kita mau tukarkan 10 minit ke dalam darjah? Itulah kita ambil 10 bahagi dengan 60. Kita tambahkan 65 tambah dengan 10 bahagi 60. Kita akan dapat, kita tambahkan keduanya, kita akan dapat 65.2 darjah. So kalau di banyak poin-poin di belakang itu, jawapan dia kita tulis dalam satu titik perpuluhan. So cikgu nak kamu tahu juga penulisan bearing ini dia mesti dalam bentuk 3 digit. So kalau kita tengok jawapan kita sepatutnya 65.2 darjah kan. So bila kita tulis dalam 3 digit, so dia akan jadi 065.2 darjah. Jelas kemudian cikgu pergi pada contoh seterusnya. Contoh seterusnya
Kita tengok bagaimana kita nak melukis bearing suatu titik dari titik yang lain. Lukis rajah yang menunjukkan arah titik B relatif kepada titik A. Jika bearing titik B dari titik A, tengok titik B dari titik A ialah 0.55 darjah. Okey, sekarang ini kita tengok dari A. So, bila dari A, step yang pertama, arah mata angin kita lukis A itu akan ada utara. Betul? Kita nak bukaan sudut kita adalah sebanyak 0.55 darjah. Ini step yang pertama. Ini step yang kedua. Okey, bila 0.55 darjah, dia akan membentuklah bearing B di sini. Iaitu dengan bukaan sudut, kan bearing kita baca daripada ikut arah jam dari utara. So, bearing bagi B dari A. Bearing bagi B dari A. Okey, iaitu 0.55 darjah. Dan bagaimana pula kita nak lukis bearing yang melibatkan sudut yang lebih besar, iaitu 250 darjah. Tapi sebelum tu, cikgu nak kita tahulah bila dekat sini utara, sini bukaan dia akan jadi apa? 90. Di sini berapa? Kalau daripada sini, ini pergi sini, 90 darjah kan? Kalau satu garis lurus ni, dia jadi 180, 270, barulah satu bulatan lengkap. Pusingan jam itu adalah 360 darjah. Okey, so kalau 250, okey, bearing B dari A. So, bila dari A, okey, kalau ini kita gunakan menggunakan protractor. Okey, kalau 250 maksudnya kita baca daripada 90, 180, betul? Tak pergi macam ni. 90, 180, kita kena ukur ngam-ngam menjadi 250. Okey, so bearing B kita dari A akan membentuk sudut macam ni lah. Jadi bearing B ini adalah daripada utara sampailah berhenti sebanyak bukaan sudut dia adalah 250 darjah. Okey, jelas Okey, kemudian cikgu pergi pada macam mana kita nak menyatakan bearing bagi suatu titik dari titik yang lain. Okey, dari bearing suatu titik dari titik yang lain. Contoh, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan M ke pulau N. Dari mana? Dari M. So, kamu tengok. Bila dari M, arah mata angin utara dia akan lukis dari M. Ke pulau N, mengikut bearing 060 darjah. Okay, kamu tengok dia punya bukaan sudut sebanyak 60 darjah. Okay, faham Jadi, ini dia nak cakap adalah bearing N, nangka ni N, dari M manggis. So, bila dari M manggis, so, dekat M inilah kita lukis arah mata angin utara, bukaan sudut dia adalah 60 darjah. Selepas berlabuh selama 2 hari di pulau N, kapal itu patah balik, kembali ke pelabuhan M dengan haluan yang sama. Bagaimanakah kita boleh menentukan bearing yang diikuti oleh kapal itu apabila kembali ke pelabuhan M dari N? Tengok. Jadi tadi dia mula dia daripada M pergi ke N. Sekarang kita nak daripada N dia nak balik. Okay, jadi kita nak tahu berapa bearing dia. So, bila kita nak baca bearing, so kita dah tahu bila dari N, kita nak kena lukis satu garis lurus mencancang. Yang mana kita labelkan dengan U, iaitu sebagai utara. So, ingat, bearing dia mesti baca ikut arah jam bermula daripada utara. So, mesti baca daripada sinilah, pusing ke situ. Okay? So, bila kita tengok di sini, bila kita buat satu garis putus-putus, kamu nampak tak garis putus-putus yang dilukis itu? Di sini ni daripada utara pergi ke putus-putus ini jumlah sudut dia adalah 180. So di sinilah kita akan bermain dengan sudut selang-seli. Jadi kalau kita tengok di sini kita sudah tahu sudut M kita adalah 60. So sudut selang-seli kita yang ini. Okay. Bila sini 60, di sini pun 60. Okay, so maka kapal itu mengikut bearing 240 darjah ketika kembali ke pelabuhan M dari pulau N. Sebab kita baca daripada sini sudah 180. Tambah lagi 60. So, bearing dari pulau N ke M adalah sebanyak 240. Okey, jelas Okey, kita pergi pada contoh 4. Tentukan bearing titik D dari titik C. Diberi bearing titik C dari D ialah okey, dia ada dua soalan. So kita tengok di sini dulu.
Yang dia nak cari adalah D dari C. Tapi maklumat yang diberi adalah, maklumat yang diberi adalah C dari D. C dari D. Betul? C dari D mula-mula dia cakap adalah 106 darjah. So dia kata dari D, kita lukis 2 point D. Kita tak tahu dulu C kita berada di bahagian mana. Tapi dengan yang kita faham, apa yang kita pegang sudah konsep untuk buat bearing adalah ikut arah jam, bacaan dia dari utara. Betul? So kita nak kena agak, kalau di sini 90 darjah baru bukaan dia. Kan? Betul? Jadi kalau 106, mestilah limpas sedikit, lebih sedikit. So kalau 106, inilah. So sekarang ini kita nak bearing C dari D. So dia nak bearing C. So kita dah boleh tahu bearing C kita adalah 106 darjah kalau dari D. Tapi soalan dia nak titik D dari C. Nak dari C. So daripada C kita lukis arah mata angin utara. Kita tengok bacaan kita adalah daripada utara, pusing, mengikut arah jam. So di sini 180 sudah kan? So kita dah tahu sudut di sini dia akan melibatkan sudut selang-seling. So bila sini 106, di sini pun adalah 106 darjah. So 180 tambah 106, kita akan dapat jumlah sudut dia adalah 286. Maka bearing D dari C ialah 286. Kemudian kita pergi kepada contoh B. Contoh B pula adalah dia kata C dari D. Yang kedua, C dari D. Titik C dari D adalah 285. C dari D. Sekarang ini bila kita tengok, C dari D, ini kan D kita. Bila dari D, kita lukis arah mata angin dulu utara. Kita labelkan 280. Kalau kita tengok di sini 280, kalau sini pergi sini 90, sini pergi sini 180, betul? Ini utara. Kalau sini pergi sini 270. So kalau 285, mestilah lebih sikit kan? Lebih kurang macam ni. So di sini kita sudah tahu jumlah sudut kita adalah 180. So kita nak tahu sudut di sini berapa. Sebab itulah kita ambil, kita dah boleh agak daripada sini sampai sini, kita dah boleh tahu sini daripada utara pergi pusing ini bukaan sudut dia adalah 285, iaitu D dari C dari D 285. Sebab itulah 285 kita tolak kawasan 180, kita boleh dapat nilai theta kita. So nilai theta di sini adalah 105, iaitu sama dengan nilai di sini. So maka bearing D dari C ialah 105 darjah. Terima kasih. Setakat ini dulu. Nanti cikgu teruskan untuk next video untuk contoh seterusnya.